Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Kita dapat bersama-sama pada petang ini dan mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan berkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini 1 Ramadan. Kita baru sahaja berpuasa sehari pada bulan Ramadan. Sementara tuan-tuan semua bersiap-siap ada di dapurnya memasak dan masing-masing dengan kerja masing-masing, eloklah kita mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, dan kita perbincangan kita sepanjang tempoh PKP ni pada bulan Ramadan, dan kita mulakan pada hari ini iaitu tafsir daripada surah An'am. Yang pertama sekali, sebab apa kita pilih surah ini? Surah ini merupakan bahagian yang kedua dalam Al-Quran. Bahagian yang kedua dalam Al-Quran. Kerana Al-Quran ini ada 4 bahagian, itu suratul Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi dan suratul Saba. Ketiga-tiga ini adalah merupakan salah satu daripada tajuk yang besar dalam memahami Al-Quran itu sendiri. Dan ketiga-tiga ini merupakan salah satu daripada benda yang penting yang kita kena ambil, kerana dia melibatkan tauhid. Al-An'am ni adalah maksudnya binatang ternakan. Binatang ternak ni disebut dalam surah ni kerana musyrikin Mekah ada kepercayaan syirik mereka yang melibatkan binatang ternak ini. Musyrikin Mekah ada kepercayaan syirik mereka yang melibatkan binatang ternakan ini. Yang mana ada binatang ternak yang mereka khususkan untuk penyembahan berhala yang mereka sembah itu. Maknanya ada benda yang mereka halalkan, yang diharamkan oleh Allah, dan ada benda yang dihalalkan oleh Allah mereka haramkan. Dan mereka puja beberapa binatang ternakan mereka yang mereka anggap bahawa benda itu mungkin bagi mereka benda itu boleh beri manfaat pada mereka dan sebagainya, lalu mereka sembah binatang ternakan itu. Al-An'am adalah binatang ternakan. Surah Al-An'am ini adalah surah Makkiyah yang terbesar. Surah Makkiyah yang terbesar kerana ianya menceritakan kesyirikan yang dilakukan oleh Arab Mekah, musyrikin Mekah. Kalau kita tengok susunan dia, Suratul Baqarah, dia cerita tentang kerosakan dalam Yahudi. Yang mana surah Al-Baqarah menghuraikan yang boleh kita sebut di sini menelanjangkan Yahudi semua sekali.
akidah mereka, kepercayaan mereka, karuk-maruk mereka dan sifat asabiyah, sifat membela bangsa yang ada pada mereka sendiri. Kemudian datang surah Ali Imran. Surah Ali Imran disebut berkenaan dengan kerosakan Nasara. Kerosakan orang Nasara. Bagaimana Nasara yang memuja Nabi Isa, memuja Maryam dan sebagainya, Allah Ta'ala sebut dalam kebanyakannya dalam surah Ali Imran. Kemudian datang suratun Nisa. Surah Nisa adalah kerosakan golongan munafik. Surah Nisa adalah kerosakan golongan munafikin. Mari surah Al-Ma'idah adalah gabungan di antara tiga-tiga kelompok ini, Yahudi, Nasara dan munafikin. Maka tidak disebut ciri-ciri musyrikin. Oleh itu surah ni Al-An'am ni disentuh berkenaan dengan kepercayaan musyrikin Mekah. Kepercayaan musyrikin Mekah. Kerana empat ni je, Yahudi, Nasara, munafikin, musyrikin. Yang menjadi masalah di antara orang yang buat syirik, tidak mengesakan Allah Ta'ala, mari daripada empat golongan ini. Cuba mempengaruhi umat Islam dengan beberapa perkataan, dengan beberapa cara yang boleh membawa seorang itu syirik pada Allah. Ini empat golongan yang sesat yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Dan bagaimana saya sebut tadi, susunan yang Allah Ta'ala ajar kita dalam Al-Quran supaya kita boleh kenal. Bukan kenal orang, kenal sifat diri kita sendiri, adakah kita termasuk daripada golongan mereka ini. Kita belajar berkenaan dengan mereka ini bukan kerana kita nak kutuk mereka, tapi kita belajar supaya kita kenal siapa mereka dan juga kita kenal diri kita ni, adakah kita termasuk dalam golongan mereka ataupun tidak. Surah Al-An'am ini sebagai muqaddimah pada petang ini diturunkan secara sekaligus, kecuali ada beberapa ayat. Menurut Ibnu Abbas, kalau kita tengok, mengatakan surah ini diturunkan di malam hari. Dan Jibril telah diiringi oleh 70,000 malaikat semasa menurunkan surah ini kepada Rasulullah. Dan ini surah yang penting, amat mulianya surah ini. Jangan pula kita faham bahawa Jibril turun bersama malaikat beramai-ramai ini kerana nak jaga takut dicuri dan dikacau oleh jin dan syaitan. Tidak. Kerana ada pendapat begitu. Pendapat diturunkan ayat Al-Quran, malaikat jaga kerana takut jin curi, takut syaitan ganggu. Tidak. Kerana apa? Kerana syaitan, jin ini padan dengan malaikat Jibril seorang pun dia takut dah. Apatah lagi golongan jin. Mereka turun beramai-ramai ini membawa surah ini oleh kerana kemuliaan yang ada pada surah ini. Oleh kerana kemuliaan yang ada pada surah ini. Baik. Selalunya kalau kita tengok, surah yang panjang-panjang dalam Quran dia turun sikit-sikit. Dia turun sikit-sikit. Tapi surah ni hampir lengkap dia turun. Hampir lengkap. Dan surah ini diturun setahun sebelum hijrah. Setahun sebelum hijrah, dan dia diturunkan di hujung-hujung masa Nabi SAW tinggal di Mekah. Jadi kalau kita tengok pada situasi itu, situasi Nabi dalam keadaan berdakwah. Dan dalam keadaan Islam ditekan. Maka diturunkan surah ini. Kita tengok surah Al-An'am ini, kalau kita tengok, adalah surah yang pertama Makkiyah dalam susunan Al-Quran. Sebelum ni kalau kita tengok, kita baca surah-surah Madaniyah, Al-Baqarah, Al-Ma'idah. Tetapi tema-tema yang ada pada surah Makkiyah, Madaniyah ni dia berbeza. Dia berbeza. Sebab apa saya sebut gitu? Yang pertama kita sebut tadi, dia cerita Yahudi. Yahudi ni di Madinah. Masa duduk di Mekah ni, Yahudi pun ada.
Tapi bermula kerajaan Islam Madinah di bawah pimpinan Nabi, masa tu dia ganggu. Lepas pada tu Nasara, Ali Imran cerita banyak bab Nasara juga di Madinah juga, di kalangan ahli kitab Nasara. Al-Maidah golongan munafik juga ramai di Madinah. Barulah diceritakan berkenaan dengan musyrikin Mekah, dan ia merupakan surah yang pertama yang disebut sebagai surah Makkiyah. Terdapat tema yang berbeza di antara Makkiyah dan Madaniyah ini. Surah Makki ini, tema utamanya berbentuk peringatan. Dan ada dua jenis peringatan yang penting. Makkiyah ni, tema dia adalah peringatan, dan ada dua jenis peringatan yang penting. Yang pertama disebut sebagai surah Ayyamillah. Dua peringatan, ayat-ayat jenis Ayyamillah itu hari-hari Allah. Dia mengandungi sejarah yang penting yang telah berlaku kepada umat-umat terdahulu, dibacakan sebagai peringatan dan ancaman. Saya ulang sekali lagi, surah Ayyamillah adalah surah mengandungi hari-hari Allah, mengandungi sejarah-sejarah penting yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu, dibaca sebagai peringatan dan juga ancaman kepada manusia. Yang kedua, surah Ala-illah. Itu pemberian Allah. Diturunkan sebagai peringatan agar manusia ni ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala beri kepada kita. Dan kadang-kadangnya kita tak pandang nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala ni, kita rasa benda ni biasa saja. Tapi banyak pengajaran di atas apa yang diberi Allah Taala kepada kita. Kalau kita tengok contohnya, Allah Taala ingatkan kepada kita berkenaan dengan langit. Allah Ta'ala suruh perhati bagaimana Allah Ta'ala jadikan langit itu seimbang. Dan dia ingat kepada kita bagaimana keadilan dia, keseimbangan dia. Kalau kita perhati dengan lebih mendalam, hukuman-hukuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala penuh dengan keadilan. Dan ada banyak ayat-ayat dalam surah Al-An'am yang kita bincang ini berkenaan dengan ala-illah. Peringatan berkenaan dengan ala-illah itu berbentuk nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Baik. Surah Al-An'am juga, selepas surah Al-An'am ni ada surah Makkiyah. Satu lagi nama suratul A'raf. Kalau yang pertama disebut ala-illah, peringatan-peringatan nikmat Allah, lepas pada Al-An'am, surah Al-A'raf disebut ayyamillah, iaitu cerita-cerita umat yang lepas, yang degil berkenaan dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apabila manusia tidak berkesan lagi berkenaan dengan peringatan Allah Taala bagi, maka Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada mereka dalam surah Al-A'raf berkenaan dengan umat-umat yang lepas bagaimana dibinasakan oleh Allah Taala. Dan apabila mari surah Al-Anfal, dia mengingatkan hukuman yang pertama kepada musyrikin, iaitu berkenaan dengan kekalahan dalam perang Badar. Dia ceritalah surah Al-Anfal. Hasil daripada dia tidak ambil pengajaran daripada ayyamillah dan ala-illah. Tidak ambil pengajaran berkenaan dengan hari-hari yang Allah Ta'ala tetapkan kepada umat-umat yang terdahulu, dibinasakan mereka kerana mereka syirik. Dan peringatan berbentuk nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan sehingga mereka syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak mahu juga terima Islam, lalu mereka dikenakan hukuman. Kalahlah peperangan Badar, disebut juga dalam surah Al-Anfal. Ini hukuman yang pertama. Tapi nampak tak berkesan lagi. Maka hukuman yang lebih berat dikenakan selepas daripada itu, disebutlah surah Taubah, kekalahan mereka dan berlakunya Fathul Makkah, dan Allah Subhanahu wa taala susun
surah-surah itu penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Kita ulang sekali lagi supaya tuan-tuan ingat. Al-Baqarah cerita banyak bab Yahudi. Ali Imran cerita banyak bab Nasara. Mari An-Nisa cerita munafiqun. Itu di antara cerita dah, munafiqun. Lepas tu, lepas An-Nisa, Allah Ta'ala sebut juga Al-Ma'idah. Al-Ma'idah masuk tiga golongan. 3 golongan Yahudi, Nasara, munafiqun. Al-Ma'idah. Lepas tu mari Al-An'am. Al-An'am cerita berkenaan dengan ala'illah, nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikurniakan. Mudah-mudahan manusia boleh ingat dengan peringatan yang Allah Ta'ala beri. Al-A'raf ayyamillah, hari-hari kisah-kisah yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada golongan yang ingkar dan kufur serta syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas pada tu mereka lawan juga, marilah mereka kalah dalam peperangan Badar. Dicerita dalam surah Al-Anfal, hukuman yang pertama bagi mereka, dan mereka degil lagi, dihukum lagi hukuman yang kedua, surah Taubah berkenaan dengan Fathul Makkah. Itu hikmah susunan surah-surah Al-Quran. Baik. Isu utama yang dibawa dalam surah Makkiyah ini adalah berkenaan dengan tauhid. Berkenaan dengan tauhid. Memang adalah elemen-elemen yang lain, tapi hujah tauhid dan menguatkan tauhid disebut dalam ni. Satu lagi tema surah-surah Makkiyah ini selain pada tauhid itu risalah. Risalah. Tauhid dengan risalah ni dia dua perkara yang kita sebut selalu. La ilaha illallah orang panggil tauhid, Muhammadur Rasulullah tu orang panggil risalah. Kerana yang membawa tauhid, risalah tauhid itu Nabi SAW. Kita kena ambil dua perkara tu. Yang pertama, la ilaha illallah, cara masalah tauhid. Dan tauhid yang kita nak bicara ni, tauhid berdasar kepada Al-Quran. Macam mana Quran sebut. Dan tauhid ni lah tauhid yang original dalam Quran tu sendiri. Sebab tu kalau orang ngaji tauhid dalam Al-Quran, dia ambil dalil daripada Quran dan hadis Nabi SAW, tauhid dengan risalah ni, ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila sebut la ilaha illallah, saya sebut banyak kali lah, tidak ada syirik. Bila sebut Muhammadur Rasulullah, tidak ada bid'ah. Kerana tauhid lawan dia syirik, Muhammad Rasul risalah, sunnah lawan dia bid'ah. Dua perkara. Dan benda inilah yang disebut dalam Quran. Dihuraikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis. Itu tauhid dan juga risalah. Risalah ianya menyatakan bahawa memang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ini membawa Al-Quran dan Nabi yang betul. Dan bukan mengikut hawa nafsu dan tidak mereka-reka dalam masalah Quran ini. Dan ini semua menjurus kepada tauhid. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tauhid dalam Al-Quran ini. Dan surah-surah Makkiyah lebih banyak daripada surah Madaniyah. Dalam Quran, surah-surah Makkiyah lebih banyak daripada surah-surah Madaniyah. Dan surah Makkiyah ini adalah 2/3 daripada Quran, daripada keseluruhan Quran. Dan boleh dikatakan surah Makkiyah ini, dia banyak menyebut berkenaan dengan akidah. Iaitu beriman kepada Allah, Nabi-Nabi dan lain-lain. Manakala hukum-hukum, syariat-syariat banyak disebut dalam surah Madaniyah. Baik. Allahu Akbar. Letih sikit pasal tak boleh minum air. Kalau boleh minum air, dia jadi segar sikit dah. Baik. Oleh itu, surah-surah Makkiyah diturunkan sewaktu hukum ibadah belum ada lagi. Memang tekan bab tauhid sungguh. Dan sifat dia juga adalah dakwah. Tauhid ini dia tak lari dengan dakwah. Iaitu dakwah kepada tauhid.
Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di Mekah tu sendiri buat kerja dakwah. Ajak manusia balik kepada Allah Azza wa Jalla. Ajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan salah satu daripada benda yang kita kena pegang dan kita kena faham sampai bila-bila. Apabila seorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia tak boleh nak tinggal kerja dakwah, iaitu bawa orang balik kepada Allah. Ani abudullah, balik pada Allah Subhanahu wa taala tu dia tak boleh tinggal. Jadi hamba Allah tu tak boleh tinggal. Dia kena dakwah orang balik pada Allah. Surah Al-An'am ni kalau kita nak bagi, kita boleh bagi pada dua bahagian. Dan saya cubalah sepanjang tempoh Ramadan kita ni, kalau sebulan Ramadan kita ni, mungkin sampai 27 Ramadan saja, kita akan bincangkan surah ini. Dan kita akan bincang secara orang panggil, secara lumat orang panggil. Secara lumat, secara detail. Supaya tidak ada lagi syirik yang berbentuk memuja benda yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Termasuk puja kubur, puja macam-macam lagi lah. Yang kita puja selain daripada Allah Ta'ala, bila kita faham surah ni, insya-Allah kita tidak akan memuja benda yang lain selain daripada kita puja Allah. Baik. Suratul An'am, kalau kita boleh bahagi pada dua bahagian. Kedua-dua bahagian ini membicarakan masalah akidah. Membicarakan masalah akidah. Bahagian yang pertama, daripada ayat yang pertama sampai ayat 117, menghuraikan bab syirik ataupun syirik i'tiqad. Kepada syirik kepada Allah, syirik i'tiqad, pegangan dia, iaitu syirik fit tasarruf. Syirik dalam bab Allah Ta'ala yang mentadbir semua makhluk. Jadi dia pergi kat lain, dia tak pergi kat tu. Sebagai contohnya, kalau burung hantu bunyi tengah malam, ada orang nak mati. Biasanya kalau bercakap begitu, macam mana dengan kalau bunyi burung gagak sikit, ada orang nak mati. Bunyi burung hantu, ada orang nak mati. Itu masalah-masalah akidah tu. Kepercayaan. Kerana menghidupkan dan mematikan adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan manusia. Biawak melintah tengah jalan, ada apa? Ada ni. Tak boleh pergi dah ni. Sebab apa? Itu semua amalan jahiliyah. Amalan jahiliyah. Dan benda-benda itu semua itu menjahanamkan akidah. Menjahanamkan akidah. Baik. Yang kedua, ayat 118 hingga akhir surah Al-An'am, iaitu amalan syirik yang manusia buat tentang syirik amali. Perbuatan syirik itu. Dan marinya perbuatan syirik ini sudah tentu disentuh dengan i'tiqad. Disentuh dengan benda dalam tu, orang panggil hati tu dengan syirik. Nak jadinya satu amal syirik ini, dia mesti mari daripada hati dulu. Itu kita kena faham lah. Semua amal-amal syirik yang manusia buat ni berbentuk kepercayaan yang duduk dalam jiwa dia tu. Bagai contoh, Allah Ta'ala yang maha mendengar. Tiba-tiba kita pergi dalam hutan, jumpa tapak kaki gajah. Kita tak kata, tapak kaki gajah ni, dah. Kita kata, ni ada benda ni. Kenapa kita tak sebut nama gajah tu? Kita ada i'tiqad kita, takut dia dengar. Gajah tak tahu duduk ke mana lagi. Tapi takut dia dengar. Dia dengar, dia mari. Kalau sebut nama dia. Itu makna, seolah-olah kita kata bahawa dia dengar. Padahal dia tak tahu apa je, Allah yang maha mendengar. Sebab tu kita nak sebut petua-petua Melayu macam dalam video dua orang panglima pendekar mustar, mana tak tahulah bulan-bulan puasa ni malah nak kata kat orang.
yang boleh membolehkan tangkal dan sebagainya, itu masalah tu. Masalah. Dan amalan syirik yang biasa lakukan orang tempat kita ni, amalan berpantang, tak boleh makan benda tu, tak boleh makan yang ni, tak boleh makan sebab keturunan saya tak boleh makan. Benda ni pernah berlaku zaman-zaman Yahudi, semua berlaku dah. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tak boleh makan benda ni. Amalan ni saya tak boleh makan. Kalau tak boleh makan kerana sakit, tak apa. Tetapi kalau tak boleh makan dengan hikayat yang dongeng, tak boleh. Saya tak boleh makan ni sebab apa? Sebab ikan ni dulu pernah tolong tok wan saya. Masa terus kerabat saya tak boleh makan. Itu orang Melayu biasa sebut perkataan begini. Dia menghalalkan apa, mengharamkan apa dia halalkan oleh Allah. Dan ada kepercayaan di situ. Kepercayaan inilah yang Quran mari mengubati kepercayaan ini. Baik. Oleh itu Al-An'am menyebut amalan pantang yang diamalkan oleh manusia, apa sahaja disebut oleh manusia, tak boleh makan tu, tak boleh makan ni. Contohnya satu agama, dia tak boleh makan daging lembu contoh. Itu jelah dia tu agama yang sesat. Tak betul agama dia. Kita bukan nak kata dia sesat, dia memang dia sesat sungguh. Memang tak betul sungguh agama dia. Kalau dia menghormati benda tu, lebih pada menghormati manusia lagi. Nyawa manusia bagi dia tidak ada nilai. Nyawa binatang lebih bernilai daripada manusia. Itu masalah. Baik. Satu lagi pantang yang orang Melayu duk amal, minta maaf lah saya sebut ya. Kebiasaannya pantang bersalin. Yang diajar oleh bidang-bidang kampung. Berpantang 40 hari itu tak apalah. Orang panggil bahasa berpantang tu tak apa. Tapi banyak benda-benda di sana berbentuk kepercayaan. Lepas daripada 40 hari bersalin berpantang ni, maka gilah bawa jumpa Tok Bidan. Maka Tok Bidan lah ambil lah kain lepas semua sekali. Buat semua sekali dengan upacara tertentu. Naik atas kain tu, buat turun ke bawah ke baby tu, naik atas kain tu, buat turun ke kaki. Maka lepas. Dia panggil pelepas. Amalan berpantang 40 hari lepas. Tu semua kepercayaan karut-marut. Yang boleh mengeluarkan seseorang daripada kalimah tauhid mereka. Itu bahaya. Maka tidak ada benda tu. Tidak ada. Itu semua menyebabkan kepercayaan. Begitu juga saya selalu sebut pada tuan-tuan, apabila seorang tu beli kereta baru. Tiba-tiba dia tak pergi sembahyang hajat kereta baru tu. Dia tak letak air sembahyang hajat yang tak kira lah, Tok Lebar ke siapa ke buat sembahyang hajat. Bila berlakunya aksiden, maka dia ada akidah, dia kata ni sebab tak sembahyang hajat ni, sebab tak mandi dengan air sembahyang hajat. Itu masalah kepercayaan tu. Sedangkan tu'minu khairihi wa syarrihi minallah. Itu ukur iman. Sebab tu kita mengaji soal An'am ni, kita nak hakis benda-benda begini. Baik. Kemudian, satu persoalan yang kita bangkitkan. Kita kata takkanlah sampai boleh dikatakan kita menjadikan bidan itu sebagai Tuhan pula. Kita bukan sembah bidan tu. Jawapannya, persoalan begini kerana timbul salah faham maksud sembah tu sendiri. Sembah tu dia ingat kita sembah tu. Tak. Kerana ada hadis Nabi SAW cerita bagaimana orang Yahudi menjadikan rahib mereka pendeta sebagai Tuhan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, surah At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan para ulama rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah, surah At-Taubah ni. Maka apabila ayat ni Rasulullah SAW baca, kebetulan Adi bin Hatim, dia ni seorang agama Yahudi dulunya, mendengar lantas dia tegur Nabi.
Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata dengan mengatakan bahawa tidaklah mereka orang Yahudi menjadikan rahib-rahib dan orang alim sebagai Tuhan. Yakni tidaklah sampai menyembah mereka tu. Dah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahum, mereka semua para rahib itu, ahlau lahum syai'an, mereka menghalalkan sesuatu, maka orang ramai pun ikut menghalalkannya, itu mentaklikkannya, mengikutnya secara membuta tuli. Dan mereka jika mengharamkan sesuatu, orang ramai pun ikut mengharamkannya, maka itulah peribadatan. Mereka itulah sebagai bukti menyembah para rahib. Hadis Hasan dan hadis ni rawahu Tirmizi. Kalau kita tengoklah hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa kalau kita kata orang lain tidak bertepatan dengan apa yang diajar oleh Allah, maka kita telah menjadikan orang itu sebagai Tuhan. Bukan Tuhan sembah, tapi Tuhan dalam mengikut i'tiqad mereka. Dalam ayat ini kita boleh kata ikut tanpa usul periksa. Sebab tu bila perempuan sudah bersalin 40 hari, maka bawa pergi mah bidan lah. Bidan pun buatlah upacara-upacara tertentu dengan bayaran-bayaran tertentu lah, macam-macam dia buat benda begini. Benda karut-marut belaka ni. Benda yang boleh merosakkan akidah, yang tidak kena dengan syariat agama ini. Kerana kalau kita tengok, baik dan buruk ini mari pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Surah ini menolak 7 kesamaran yang ada pada musyrikin Mekah. Dan Allah Ta'ala jawab satu persatu apa yang mereka pegang. 7 kesamaran itu Tuhan jawab. Kemudian surah ini Allah Ta'ala ajar kepada kita 7 cara mentablirkan ataupun dakwah wahyu ini kepada manusia. Dan Allah Ta'ala beritahu juga 7 sebab kenapa orang kafir tidak boleh menerima tauhid. Allah Ta'ala sebut 7 alasan, serta Allah Ta'ala beritahu kenapa dia jadi kafir. Bukan musyrikin saja, tapi semua jenis orang kafir di atas muka dunia ini. Itu ringkasan daripada surah Al-An'am yang kita akan sebut pada hari ini. Baik. Pastikan tuan-tuan ada tafsir di hadapan. Tengok Quran masing-masing. Kita masuk ayat yang pertama. Dalil akli yang pertama, Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita dalam ayat ini. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Baik. Alhamdulillah maknanya segala puji bagi Allah. Ini adalah salah satu surah Al-Quran dimulakan dengan Alhamdulillah. Ada 4 surah dimulakan dengan Alhamdulillah. Dan 4 surah itu membahagikan 4 Quran semuanya yang saya sebut, dan semua surah-surah itu dimulakan dengan Alhamdulillah. Kita sebut dah, Al-Quran ni ada 4 bahagian. Wujudnya Allah, penciptaan Allah, mentarbih apa yang dicipta, dan akhirat. Kalau kita boleh tambah 5 pun tak apa, bab perang lah sekali lah surah Muhammad. Keempat-empat ini mencerita masalah tauhid, dan keempat ini permulaannya pada surah Fatihah dimulakan dengan Alhamdulillah, berada di awal-awal surah Al-Quran. Yang kedua Al-An'am berada di permulaan suku Al-Quran. Yang ketiga Al-Kahfi berada pada separuh Al-Quran. Yang keempat surah Saba dan Fatir, iaitu 3 suku Al-Quran. Fatir dimasuk sekali dengan Saba. Akhir Al-Quran dah. Baik. Sekarang ni kita bahas perkataan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, cuba kita tengok sini. Kalau kita tengok perkataan Alhamdulillah ini,
Perkataan Alhamdulillah, pujian sama ada satu semua sekali hanya milik Allah. Itu makna Alhamdulillah. Jadi, pujian kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kita puji Allah. Sebab itu pujian ini dia banyak jenis dia. Yang pertama dipanggil puji Allah kepada dirinya sendiri. Puji qadim bagi qadim dia panggil. Puji Allah kepada dirinya sendiri. Dan memang dalam ayat Quran Allah Ta'ala puji diri sendiri dan memang layak untuk Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri sebab dia Tuhan yang menciptakan. Allah puji diri dia sendiri. Pertama. Yang kedua, pujian Allah kepada makhluknya. Iaitu contohnya pujian Allah kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala puji Nabi SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, pujian Allah kepada makhluk. Pujian makhluk kepada Allah. Yang kedua, pujian Allah kepada makhluk. Yang ketiga, pujian makhluk kepada Allah. Ini pujian yang biasa. Dan yang keempat, puji makhluk sesama makhluk. Kita puji orang lain, pandai dan sebagainya. Tapi semua empat-empat itu berbalik kepada Allah. Alif lam yang berada pada perkataan alhamdu, ada alif lam yang menjadi milik Allah. Ta'alluq. Alif lam menjadi milik Allah Ta'ala sahaja. Itu dari sudut perbahasan perkataan dia. Kerana puji ni satu perbuatan. Kalau perbuatan letak alif lam macam mana? Tapi ada alif lam. Sebab dia milik Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak perbahasan. Sebab apa letak alif lam di situ? Saya tak bahas banyaklah. Kita ambil yang mudah tuan-tuan faham. Baik. Empat-empat pujian tadi, puji Allah pada dirinya, puji Allah pada makhluk, makhluk puji Allah, kita puji sama kita, semua tu balik kepada Allah kerana puji Allah satu benda yang tetap di situ. Puji makhluk ataupun puji selain daripada Allah, dia akan beranak benda tu, berangkai. Kita puji dia cantik. Mak dia cantik, mungkin ayah dia segak, mak dia segak. Kita puji dia macam-macam kaya, mungkin kaya tu sebab dia sebab, semua sebab. Tapi puji Allah Subhanahu wa taala hanyalah kepada Allah. Baik. Tekak saya semakin kering ya. Bila-bila saya boleh berhenti. Baik. Mari kita tengok dari sudut keindahan bahasa alhamdu ni pula macam mana. Alhamdu ni digunakan dalam Quran, perkataan alhamdu bukan maksud pujian saja. Tidak. Tetapi dia mempunyai dua maksud. Iaitu pujian satu, terima kasih satu. Dua-dua ni terangkum dalam perkataan alhamdu. Kerana kalau puji sahaja dalam bahasa Arab, dia panggil al-madhu. Puji. Manakala terima kasih, dia panggil syukr. Syukran. Terima kasih. Bila puji dan terima kasih tu, kita letak sekali di atas kalimah alhamdu. Di atas kalimah alhamdu. Itu daripada sudut bahasa Arabnya. Sebab apa? Sebab kalau kita puji orang, kita kata comel kereta dia. Kita tidak akan terima kasih ke dia sebab dia tu tak bagi pun kereta dia daripada kita. Setakat puji je. Terima kasih ni apabila kita diberi sesuatu. Diberi sesuatu, kita terima kasih. Ayah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim qala salamun alaihi, sejahtera ke atas ayah. Ke atas ayah dia ya. Tetapi dia tak puji
Dia tidak puji sama sekali, dia terima kasih pada ayah dia, dia tak puji perbuatan sembah berhala ayah dia, tak puji. Sebab perbuatan itu perbuatan syirik. Boleh faham tu? Kita berterima kasih pada seseorang tak semestinya kita puji dia. Dan kita puji seseorang tak semestinya kita terima kasih pada dia. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala kena ada dua-dua ni, iaitu al-madhu wasyukru dalam perkataan alhamdu. Alhamdu. Baik. Dan perkataan al-madhu ni kalau berdiri sendiri tidak sesuai, kita nak guna untuk Allah Ta'ala. Kerana al-madhu juga disebut dalam perkara yang tidak benar. Ataupun tidak ikhlas. Kalau kita tengok dalam sejarah, banyak pujian diberikan pada pemimpin yang jahat. Namun kita tak tahu, puji-puji pemimpin jahat ni sebenarnya kita melobi dia je. Orang panggil nak jack dia. Supaya dia dapat projek dan sebagainya. Itu tidak ikhlas. Dan al-madhu tidak sesuai digunakan untuk Allah. Allah memang berhak dipuji. Ialah satu kebenaran yang hakiki yang memang kita kena terima, sebab tu kita guna alhamdulillah. Juga sama diguna pada surah Al-Fatihah, alhamdulillah. Bermakna kalau kita guna dua perkataan ni, kita sebut alhamdulillah ni ada dua benda, terima kasih dan puji Allah Ta'ala. Memang kita hanya berterima kasih dan memang hanya kita puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Dan kita tidak puji benda yang lain selain daripada Allah Azza wa Jalla. Itu merupakan akidah kita, yang kita kena pegang sampai bila-bila pun begitulah. Baik. Tab saya pun tinggal 20% lagi. Tekak pun kering, jadi clear lah. Jadi sikit lagi, 10 minit aja boleh berhenti. Baik. Kita tengok lagi. Perkataan Allah, alhamdulillah, lillah itu sendiri, ataupun Allah. Allah ni mempunyai banyak nama dia, 99. Tetapi Allah menggunakan namanya Allah dalam ayat ini. Dalam pembukaan yang kedua dalam Quran ini, kenapa Allah Ta'ala gunakan Allah? Allah ni banyak nama, di antaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mu'min dan sebagainya. Tapi dia guna Allah. Dalam kita memuji Allah ni, kita tidak menggunakan sifat-sifatnya sahaja. Tapi Allah tu sendiri, nama Allah tu sendiri merangkumi semua-semua sekali. Kita tengok perkataan Allah. Perkataan Allah. Nah, cuba tengok nak. Alif, lam, ha. Allah. Kita buang alif, jadi lillah. Dalam Quran pun ada lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita buang lam dan ha. Kita buang alif. Kita buang lam pula. Alif kita buang, lam kita buang. Dia jadi apa tu? Lahu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Juga dalam Quran. Kita buang alif. Kita buang lam. Kita tambah alif balik. Ilahu. Pun jadi Tuhan. Kita buang semua. Tinggal ha je. Pun huwallahu alladhi la ilaha illahu. Di atas nama Allah itu sendiri. Itu di antara perbahasan. Itu di antara perbahasan. Allahu, ilahu, lahu, lillahu, huwallahu. Semua itu adalah benda yang disembah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan saya sebut begini, tuan-tuan jadi berzikir guna hu saja. Ada juga orang gitu, dia kata pangkat dia tinggi. Pangkat dia tinggi, maka dia pun guna hu gitu. Jadilah dia tarekat.
Dia nak panggil orang ke, nak hambak bewok pun kita tak tahu, bunyi hu saja begitu. Baik. Kemudian tu kita sebut perkataan alhamdulillah. Jadi kita fahamlah. Alhamdulillah saya sebut tadi iaitu al-madhu wasyukru. Pujian dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan milik orang, bukan milik siapa-siapa dan tidak boleh berkongsi dengan siapa-siapa. Alhamdulillah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok ayat seterusnya. Allahu akbar. Allazi khalaqas samawati wal ard. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Jadi soalannya, kenapa Allah Ta'ala layak dipuji? Kerana alam ini, langit bumi dia buat. Perkataan khalaqa as-samawatu. Khalaqas samawat. Samawat asal daripada perkataan as-samawu. Oleh kerana orang Arab ni dia tidak akan bercakap benda yang memayahkan dia, lalu dia buang hamzah, waw tu dia ganti dengan hamzah. As-sama'u. Asal dia as-samawu. Buang jadi as-sama'u. Bila nak mari jamak balik, dia kena buat mari balik huruf asal tu, huruf waw. As-samawatu. Langit-langit. Langit-langit ni macam mana? Tak tahulah, kita nampak langit dunia. Ya? Atas pada tu ada apa lagi, dalam langit tu ada apa. Wallahu a'lam. Kenapa langit? Kenapa langit? Kenapa kita Allah Ta'ala sebut langit tu kenapa? Kerana dia senang dilihat oleh kita. Langit dunia ni. Kenapa Allah Ta'ala sebut langit bumi saja? Tidak sebut ciptaan lain? Tentu adalah kita kata, tapi dia sebut penciptaan langit bumi ni, ciptaan yang Allah Ta'ala sebut langit dan bumi, dua-dua penciptaan ni nampak agung di kalangan manusia. Bumi ni kan besar. Kita duduk di sini, orang suluh kita daripada atas tu tak nampak. Tak nampak sikit pun. Kalau duduk atas kapal terbang tu kita nampak bukit saja je. Luahnya muka bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ni. Langit tu pula tinggi. Semua tu manusia boleh nampak, dan ini dinamakan sebagai tauhid rububiyah. Iaitu kepercayaan bahawa Allah pencipta alam ini. Tauhid rububiyah ni juga dipercayai oleh musyrikin Mekah. Mungkin ada yang terkejut kalau kita sebut perkataan begini. Macam mana pula musyrikin Mekah boleh kenal Allah Ta'ala? Banyak ayat Al-Quran, di antaranya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi yaqulunna Allah. Kalau mereka tanya man khalaqas samawati wal ardi, siapa dia buat langit bumi, la yaqulunna Allah. Allah. Apa tu? Maknanya soal penciptaan langit bumi, benda besar-besar ni, tidak ada seorang manusia pun yang mengaku dia buat. Bagaimana Namrud dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim sebut, Tuhan saya boleh hidup orang mati. Qala ana uhyi wa ummi. Saya boleh hidup orang mati. Fa inna Allah ya'ti bisyams min al-masyriq fa'ti biha min al-maghrib fa buhita alladhi kafar. Saya boleh naik matahari sebelah timur, jatuh sebelah barat. Namrud tak boleh jawab. Kenapa? Kerana kerja urusan yang besar-besar ni, macam Nabi Ibrahim sebut tadi, siapa dia yang boleh sebut kecuali Allah Ta'ala sahaja. Maka Allah Ta'ala perkenalkan diri dia. Dia sebut dia ni siapa? Melalui penciptaan langit dan bumi. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ, dan dia menjadikan kegelapan. Bila penciptaan langit bumi disebut perkataan khalaqa, tapi disebut penciptaan gelap dan terang disebut perkataan ja'ala. Beza tu. Khalaqa, ja'ala. Ini perkataan yang berbagai dalam Al-Quran. Nak tunjuk keindahan Al-Quran itu sendiri.
Dan sudah tentu dia ada hikmah kenapa didahulukan khalaqa, ja'ala dan sebagainya. Ini kerana juga ja'ala ni boleh digunakan untuk barang yang tak boleh sentuh, tak nampak. Tak boleh sentuh, tak nampak. Dan khalaqa ni kita boleh dua benda. Yang pertama, dia yang memulakan benda tu. Tak ada orang lain yang cipta, dia yang menciptakan mula-mula. Yang pertama, yang kedua, khalaqa ni dituju kepada benda yang boleh dilihat. Ja'ala ni benda yang tidak boleh dilihat. Kegelapan ini ada yang boleh dilihat seperti kegelapan malam. Ada juga boleh lihat kegelapan malam. Kegelapan dalam laut, dalam gua dan sebagainya. Ada kegelapan yang tidak boleh dilihat, tapi dia gelap. Iaitu kekufuran, munafik, kejahilan, itu semua az-zulumat. Tak nampak tu. Sebab duduk dalam tu. Kegelapan dasar laut, orang pergi di tengah laut, bawah laut tu dia akan nampak gelap. Kegelapan malam, mari malam dia nampak gelapnya malam. Tak zulumat. Baik. Dan dua-dua ni ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wan nur, dan juga cahaya yang terang menderang. Cahaya ni juga dua jenis sebagaimana kegelapan. Ada cahaya yang nampak sebagaimana matahari, lampu, api dan sebagainya semua. Dan ada cahaya seperti cahaya keimanan, hidayah, taqwa, ilmu. Al-ilmu huwa nur. Ilmu tu cahaya. Mana nampak cahaya? Tak nampak keluar daripada mulut ni, keluar cahaya, tak nampak. Jahil, kegelapan. Tak nampak kegelapan jahil tu. Tak nampak. Itu perbincangan. Baik. Dari segi bahasanya, az-zulumat, Allah Ta'ala lafaz dengan jamak. Dengan jamak. An-nur, Allah Ta'ala lafaz dengan mufrad. Jamak ni makna banyak. Mufrad makna satu. Singular, plural. Tak kata ni, bahasa Mak Saleh. Singular makna satu. Plural makna banyak. Bahasa Arab dia panggil jamak dengan mufrad. Az-zulumat ni disebut banyak. Banyaknya kesesatan dan kegelapan. Tapi an-nur, cahaya ni satu je. Iaitu cahaya dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hidayah satu je. Tak ada dua, tak ada tiga. Tapi az-zulumat ni, kegelapan ni dia pecah situ, dia pecah sini, dia pecah situ, pecah sini. Itu az-zulumat. Dan juga an-nur. Thumma alladhina kafaru. Dan pada itu orang-orang kafir. Kalimah thumma ni digunakan untuk menyambung perkataan ayat yang menunjukkan ketakjuban. Bayangkanlah betapa takjubnya orang kafir itu lepas tengok alam semesta ini tapi kufur juga pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya summal ladzina kafaru, dan pada itu orang-orang kafir itu tak fikir langsung. Tengok betapa bodohnya mereka ini. Dia tak fikir langsung. Jadi langit bumi bi rabbihim ya'dilun, menyamakan sesuatu yang lain dengan Tuhan. Mereka melakukan syirik, meletakkan Allah sama kedudukan dengan makhluk. Asal perkataan ya'dilun ni daripada perkataan adalah. Bermaksud sama tinggi. Ya'dilun makna meletak Allah Subhanahu wa taala ni sama dengan makhluk tu. Musyrikin Mekah meletakkan makhluk kedudukan tu sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sini boleh kita faham syirik. Syirik bukan makna sembah berhala saja, meletakkan sama dengan Allah. Kalau Allah Taala tahu benda gaib, dia kata tok guru dia tahu benda gaib juga. Allah Taala tahu benda gaib, dia kata tok guru dia tahu benda gaib juga. Sebab apa Nabi mari dalam majlis tok guru dia?
Berarti dia meletakkan Allah dengan Tok Guru dia tu sama. Sama. Minta dengan Nabi, isfa' lana, syafa'atkan kami Rasulullah. Allah Ta'ala kata, walillahi syafa'atu jami'a. Kepunya Allah itu syafaat. Dia meletakkan Allah dengan Nabi itu. Cukup. Summa alladhina kafaru birabbihim ya'dilun. Itulah ayat yang pertama untuk hari ini. Dan kita bahas ayat yang kedua esok, merupakan dalil lagi. Dan seterusnya ayat 3 nombor 4. InsyaAllah, tuan-tuan, pukul 5 sampai pukul 6. Pukul 5 sampai pukul 6, ambil tafsir Quran, duduk depan-depan, buka telefon, bagi anak-anak dengar, kita bincang. Macam mana musyrikin Mekah boleh syirik dalam surah Al-An'am ini? Adakah syirik mereka tu nak sama dengan kita ke macam mana ke? Memang syirik tu benda yang serupa sezaman. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi pada esok 2 Ramadan untuk sama-sama kita bertadarus surah Al-An'am dalam rancangan daurah tafsir. Jangan lupa ya, pukul 5 sampai pukul 6 setiap hari dalam bulan Ramadan insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.